Assalamualaikum semua. So hari ini kita akan belajar tentang kahwin. Okay. So kalau kita nak kahwin, kita mesti ada ciri-ciri bakal suami dan isteri kan. So ni dia ada dua jenis ciri-ciri tau. First ialah ciri-ciri umum, yang mana dia umum lah. So yang kedua ni ciri-ciri berdasarkan hadis Rasulullah SAW. So ciri-ciri umum bagi bakal suami dan isteri ni, confirm lah beriman kan. Beriman, berilmu, bertakwa, bertimbang rasa dan bertanggungjawab. Ini adalah ciri-ciri umum. Bagi ciri-ciri berdasarkan hadis Rasulullah SAW ialah bakal suami dan isteri kita tu mestilah berharta, berketurunan, kecantikan dan agama. Agama ni agama Islam lah. Okey, dalam topik ni dia ada bagi tahu pasal wanita yang haram dikahwini selama-lamanya dan wanita yang haram sementara. Okey. Antara wanita yang haram dikahwini selama-lamanya ialah dia ada faktor-faktor dia lah. So faktor yang pertama ialah keturunan ataupun nasab. Contoh-contohnya ibu, nenek, anak, cucu, adik-beradik seibu sebapa, ibu saudara sebelah ibu dan bapa, anak saudara dari adik-beradik seibu sebapa. Okey, itu yang keturunan. Yang kedua, kita nak cakap pasal faktor penyusuan atau ar-rada'ah. Okey. Kan kita tahu lah, antara syarat penyusuan ni sekurang-kurangnya 5 kali kenyang kan. Yang kedua, bayi yang berumur 2 tahun atau kurang. Okey. Contoh penyusuan ar-rada'ah ni ialah ibu susuan. Macam tak kahwin dengan ibu susuan, anak susuan, adik-beradik susuan, ibu saudara atau adik-beradik susuan, atau suami, anak saudara dari adik-beradik susuan dan ke bawah. Okey. Yang ketiga ialah persemendaan atau al-musyaharah, iaitu ibu tiri ke atas sama ada disetubuhi atau tidak, menantu, anak atau cucu, ibu mertua, anak tiri. Okey, itu adalah antara faktor kenapa wanita tersebut haram dikahwini selama-lamanya. Okey, so next kita akan cakap pasal wanita yang haram dikahwini sementara. Dia ada 6 ciri-ciri wanita ni. Wanita yang pertama ialah perempuan yang ditalak. Lepas tu yang kedua, perempuan yang bersuami. Maksudnya lepas dia dah cerai, bolehlah kahwin. Lepas tu masih dalam iddah, tidak beragama samawi, mengumpul bersama muhram dalam satu masa. Lepas tu yang last sekali, bagi yang suami yang dah ada 4 orang isteri, perempuan yang kelima haram dikahwini. Ni hanya sementara lah. Kalau dia dah ceraikan seorang tu, kahwin lah satu lagi. Okay, sebelum kahwin kan mesti kita nak masuk minang dulu kan. So sekarang ni saya nak cakap pasal peminangan dan batas-batas pergaulan sebelum berkahwin. Okay, semua benda mesti ada maksud kan. So korang tahu tak apa maksud merisik ni? Okey. Merisik ni maksudnya dia macam proses awal untuk kita pilih calon kita supaya macam ciri-ciri yang kita nak tu tepat lah. Okey, faham? Hukum merisik ni ialah dia harus melihat bakal tunangannya. Okey. Bahagian yang dia boleh tengok ialah muka dan tangan. Lepas tu, bagi Imam Syafi'i pula, dia sunat untuk melihat tunang berulang-ulang kali.
Okay, kalau tadi dia merisik kan. So, sekarang ni kita nak cakap pasal meminang. Meminang ni maksud dia ialah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isterinya. Okay. Kita meminang ni mesti ada tak. Cakap peminangan ni macam tanda setuju pihak lelaki ni untuk jadikan seorang wanita tu sebagai isterinya. Okey. Kan kita tahu kan kalau meminang mesti ada cara dia kan. So, ni ada 3 cara yang saya jumpa. Okey. Cara yang pertama ialah kata-kata terus terang. Maksudnya berterus terang lah. Contoh nak melamar atau meminang. Lepas tu, yang kedua ialah kata-kata hiasan. Yang ketiga ialah hasrat peminangan terus dinyatakan. Okay. Batas-batas pergaulan. So, tempoh pertunangan, perhubungan dan pergaulan sesama mereka masih sebagai orang asing. Maksudnya, walaupun kita ni dah bertunang, kita dah cop yang dia tu hak milik kita, tak semestinya pergaulan kita dah bebas macam suami isteri. Kita masih dianggap orang asing atau orang kata tak boleh bersentuh lah antara lelaki dan perempuan. Lepas tu, yang kedua, macam yang saya cakap tadi lah, haram bergaul bebas, duduk berdua-duaan. Lepas tu, benda-benda macam ni bukannya sesaja, tapi dia nak elakkan daripada berlakunya khalwat ataupun zina. So, benda-benda macam ni juga macam dapat menjaga nama baik keluarga untuk kedua belah pihak. Okay, so sekarang ni nak sentuh sedikit tentang hukum, mahar dan walimatul urus. Okay, pengertian perkahwinan. Menurut bahasa, perkahwinan berarti cantum atau himpun. Dari sudut istilah, perkahwinan ialah akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa-bahasa lain yang memberi makna nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Hukum kahwin ni dia ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib bagi orang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan serta dikhawatiri terjerumus kepada zina kerana tidak dapat menahan nafsu. Yang kedua, sunat. Bagi orang yang kategori dia sama dengan wajib tadi, tapi yang ini dia tak dikhawatiri terjerumus dengan zina atau melakukan kezaliman terhadap pasangan. Yang ketiga ialah harus. Bagi orang yang tidak mempunyai tuntutan untuk berkahwin atau tidak ada perkara yang mengharamkannya untuk berkahwin. Yang ketiga ialah makruh. Bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah tetapi dia berkeinginan untuk berkahwin. Yang kelima ialah orang yang tidak mampu menunaikan nafkah zahir batin atau diyakini melakukan kezaliman terhadap pasangan adalah haram di sisi Islam. Hikmah perkahwinan ialah memberi ketenteraman kepada suami dan isteri, menjalinkan silaturahim, menjamin kesihatan diri, memenuhi tuntutan rohani dan jasmani, memupuk kasih sayang. Okey, ini adalah implikasi bagi orang-orang yang tidak mengikut undang-undang Islam untuk berkahwin. Okey, yang pertama, implikasi terhadap diri sendiri. Dia akan dikenakan tindakan undang-undang dan masyarakat akan memandang serong. Yang kedua ialah keluarga. Nama baik keluarga akan tercemar. Antaranya disebabkan oleh kahwin lari. Macam kan sekarang kan macam ramai yang tak
family tak restu, lepas tu kahwin lari. So nanti orang akan cakap macam-macam lah terhadap keluarga beliau. Maafkan saya, keluarga mereka. Okay, yang ketiga ialah terhadap masyarakat. Masyarakat akan menjadi kucak-kacir. Okay, ini adalah masalah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang. Yang pertama ialah ibu bapa dan masyarakat memberi perhatian. Yang kedua ialah tindakan undang-undang yang perlu diperkuatkan lagi. Yang ketiga ialah program ilmu. Okay, sekarang ni kita akan bercakap tentang mahar. Tahu tak mahar tu apa? Mahar ni dia suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri, sama ada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah. Mahar ni berbeza tau dengan hantaran. Okey. Hukum mahar ni adalah wajib selepas akad nikah. Mahar ni dia ada dua jenis. Mahar yang pertama ialah mahar musamma yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Mahar yang kedua ialah mahar misil yang ditentukan kadarnya mengikut mahar saudara-saudara terdekat pihak isteri. Syarat mahar ialah semua barang yang bernilai dan bermanfaat yang boleh dijadikan bayaran serta upah sah. Contohnya, peralatan solat, barang perhiasan, harta benda, pengajaran ilmu. Okey, itu adalah jenis-jenis mahar. Kadar mahar ialah Islam tidak menentukan kadar tertentu bagi mahar. Kadar minimum telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri. Penentuan kadar mahar hendaklah mendapat persetujuan dan melalui budi bicara kedua-dua belah pihak. Okey, hikmah kenapa disyariatkan mahar ni? Sebab dia dapat melahirkan keikhlasan suami dan isteri untuk berkongsi hidup bersama. Yang kedua, tanda suami ni dia sanggup untuk membina rumah tangga dengan isterinya. Yang ketiga ialah menggembirakan hati isteri yang sanggup meninggalkan keluarga untuk memulakan hidup baru. Yang keempat ialah memuliakan dan mengiktirafkan kedudukan kaum wanita. Ini adalah nama lain bagi mahar. So, antaranya Faridah, Aj, Alaid, Sodak, Nihla, Taul dan inilah. Macam yang saya cakap tadi, mahar dengan hantaran kahwin tu berbeza. Mahar ni pemberian selepas akad nikah. Manakala harta kahwin pula, hantaran kahwin ni ialah pemberian daripada suami kepada isteri hanya sebagai adat sahaja. So, kalau mahar ni wajib, tapi kalau hantaran kahwin ni dia harus je. Okay, so sekarang ni nak masuk tentang walimatul urus. Walimatul urus ni maksudnya mengadakan kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraihkan perkahwinan. Hukum dia sunat muakkad. Okay. So, adab walimatul urus dia ada beberapa adab. Yang pertama ialah dia kena menjauhi unsur maksiat dan khurafat seperti acara menepun tawak untuk menolak bala. Yang kedua, kenalah buat secara sederhana sahaja. Maksudnya tak payahlah berlebih-lebih, hanya untuk menandakan yang kita ni berkahwin dan mengelakkan daripada berlakunya fitnah sahaja. Okay. Yang ketiga ialah menjauhi amalan berlumba-lumba sehingga menimbulkan riak. Yang keempat ialah tidak bergantung sehingga bergolok gadai. Ini merupakan perkara yang dilarang ketika walimatul urus. Okey. Ada 4 setakat ni yang saya boleh bagi tahu. Yang pertama, mengadakan aktiviti persandingan dan memperlihatkan pasangan pengantin yang bergaya dan bersolek secara berlebihan. Okey. So kat sini macam kita nak menampakkan macam
pasangan pengantin tu berlebih-lebih. Maksudnya macam berlebih-lebih lah. Bukan sekadar hanya untuk mengadakan persandingan, tapi macam nak menunjuk. So sebab dia menampakkan pengaruh Hindu-Buddha. So yang kedua ialah mengadakan upacara merenjis dan menepung tawa untuk menolak bala. Yang ketiga ialah mengadakan aktiviti yang melalaikan seperti berjoget-joget semua tu. Okey, yang keempat, percampuran antara lelaki dan perempuan bukan mahram tanpa batasan. Okey, ini merupakan hikmah walimatul urus, yang mana yang pertama ialah melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah. Yang kedua, melahirkan kegembiraan atau ikatan perkahwinan. Yang ketiga, tanda tahniah dan selamat kepada pasangan pengantin. Yang keempat ialah mengikut ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan maaf atas kekurangan.